أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زدنا إيمانا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربع ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada hari yang bahagia dan mulia ini dapat kita mulakan pengajian majlis ilmi kita sebagai minggu pertama selepas daripada kita cuti hari raya Aidil Adha dan hari Tasyrik. Maka alhamdulillah sekalian kita selamat ditaufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat pimpinan daripadanya untuk kita meneruskan lagi kerja dan tugas kita selaku muslim dan juga muslimah, dan bersama-sama kita istiqamah atas taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadat kepadanya dengan ikhlas serta ittiba' akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah majlis ilmi kita mula dengan semalam dengan satu amalan, iaitu kita imarah masjid kita Ibadur Rahman, tempat pengajian majlis ilmi kita, dengan kita sama-sama menjalankan qiyamul lail, i'tikaf, halaqah dan juga membaca mudarasah Al-Quranul Karim bersama-sama dengan nasihat dan kalimah qasirah untuk kita menghidupkan kesan-kesan daripada bulan Ramadan Al-Mubarak yang kita dapat pungut untuk kita membina diri kita, islah baiki diri kita, serta mengangkatkan kualiti Islam kita supaya kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali kamu menjadi orang-orang yang menyerah diri kepada Allah, dalam arti kata menjadi orang muslim yang betul-betul mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah, maka di pagi ini untuk pusingan pertama pengajian sebelah pagi ini, maka saya akan menyampaikan sebagai sambungan pada 2-3 minggu yang lepas dah, yang kita bicara masalah bagaimana kita nak menghadapi fitnah-fitnah yang selalu timbul di sana sini, di tempat kita dan juga di tempat-tempat yang lain. Suatu zaman yang luar biasa, yang bukan biasa, yang banyak memberi kesan kepada hidup kita. Maka oleh kerana kita ni ada tempat pegang, ada tempat sandar, ada tempat rojokkan, tempat kita kembali untuk mengenali cara dan kita untuk mempelajari bagaimana
wasilah-wasilah, cara-cara untuk kita pakai dalam suasana fitnah. Kerana cara-cara ni dia banyak yang kita telah sampai dalam majlis ilmi kita ni dah, iaitu setengah padanya, iaitu kita beriman, yakin dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai mula-mula sekali. Mula-mula sekali kita pergi kepada kukuhkan iman kita dan akidah kita tentang apa yang berlaku daripada fitnah-fitnah. Yang kedua, kita mari menjalankan kewajipan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana beribadat dalam suasana yang luar biasa, yang tidak seperti biasa, adalah suatu ibadat yang dinilai dengan nilaian yang tinggi. Al-ibadah fil haraj kahijratin ilayya, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beribadat di zaman haraj, zaman ada peperangan, zaman ada pembunuhan, zaman yang tidak aman, maka kelebihannya seperti berhijrah kepada aku. Itu yang kedua yang kita telah bicara. Yang tiganya kita bicara mengenai sabar. Ini duduk dalam bahagian akhlak. Tadi akidah, lepas tu mari kepada ibadat, lepas tu mari pula kepada akhlak. Salah satu akhlak yang kita kena guna pakai dalam suasana fitnah iaitu sabar. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberi tahu kepada kita bahwasanya la nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Itu jelas baik kerana Allah taala telah masukkan di dalam kitab Al-Quranul Karim. Kemudian selain pada itu, kita bicara juga satu ibadat lagi, iaitu doa. Seperti mana kita telah belajar doa dan juga kita telah baca. Selalu membaca, terutama baca dalam semaya kita. Dalam solat kita. Seperti doa yang dicatat oleh Bukhari. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa minal ma'thami wal maghrami. Itu doa yang Nabi kita baca dalam semaya dia sebelum dia nak wisalah. Maka perkara-perkara ini kita kena amal. Kalaulah bukan zaman fitnah pun, kalau ada sunnah Nabi yang Nabi dia laksana, dia buat, dia tunjuk contoh tauladan dengan perkataan dia, lebih-lebih lagi baca di dalam semaya, maka kita umat Islam pengikutnya hendaklah kita tiru, ambil sallu kama raaitumuni usalli, semayalah kamu seperti mana kamu lihat aku semaya, atau kamu dengar aku baca dalam semaya aku. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kerana sesungguhnya bagi kamu pada pribadi diri Rasulullah, amalan Rasulullah, ibadat Rasulullah, akhlak Rasulullah, qudwatun hasanah, uswatun hasanah. Ada uswah, ada qudwah, ada contoh, ada tauladan yang baik yang kita umat Islam tidak boleh buat abaikan, tidak boleh mengabaikan, buat main-main, buat tahu tak tahu, sedangkan kita mengaku dengan penuh mulut bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih kita dan orang yang kita cinta sekali selain pada manusia-manusia yang lain. Maka Rasulullah lah yang paling kita kasih dan cinta, kerana ia adalah Nabi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia sendiri adalah suruh dan perintah supaya kita kasih kepadanya. Oleh itu, sedang ahli majlis ilmi dan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mari kita ikuti cara-cara kita nak pakai dalam suasana kita hidup
yang tidak biasa, fitnah atau ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sambungan daripada itu, mari kita ambil pula, iaitu hendaklah kita mencari ulama. Ini salah satu cara. Cari ulama dan cari orang yang faham tentang suasana dan keadaan. Maka ini tidak syak lagi. Allah Subhanahu wa taala dia ada sebut di dalam Al-Quranul Karim dalam surah An-Nisa ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adha'u bih wa la radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu allazina yastanbitunahu minhum. Maksudnya, dan apabila datang kepada mereka itu amrun, berita, urusan, pekerjaan, minal amni awil khauf, daripada keamanan atau ketakutan. Jadi ayat ni royak hak zaman dulu, zaman masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana zaman Nabi pun ada juga suasana yang tidak biasa, seperti suasana perang. Tu perang diserang oleh musuh-musuh Islam terhadap orang-orang Islam, maka berlaku pertempuran, maka ia tubik marilah ada menang, ada kalah. Dari itu ada selamat, ada hak menggerunkan. Dari itu seperti kita kata peperangan Uhud, yang mana berlaku pertempuran antara orang-orang Islam dengan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang menjadi musuh kepada orang Islam. Maka di situ ada hibah, berita-berita panggil, kata Nabi kena bunuh dah misalnya. Tu memang Nabi dia dalam peperangan ni dia tu mari mendapat luka parah di muka dia. Kenapa? Kerana kesilapan dia dari kalangan orang-orang Islam yang tidak beramanah, yang tidak beramanah, yang tinggal amanah atau yang khianat amanah, maka timbullah huru-hara dalam peperangan ni. Jadi bila begitu ada tubik berita-berita katanya Islam, orang Islam telah kalah dan sebagainya. Jadi dia bila kalah ni suatu berita yang membawa kepada perasaan, ubah perasaan hati. Semangat tinggi jadi semangat jadi lemah, jadi turun semangat tak molek dah. Itu tabiat. Sebab tu dalam perang gapo di atas dunia ni, yang mai panggil perang apa ni, perang jiwa dia panggil. Sungkran cit panggil dia. Perang jiwa ni nak hati wasa lemah, wasa nak mengaku tak selawe dah, tak marah lagi ke depan, nak mundur, nak wuti, nak ngaku kalah dan sebagainya. Ini suatu berita ni memberi kesan yang besar. Bahagian iklan panggil, bahagian percaya sampan, bahagian pemberitaan ni yang penting sekali. Dalam ayat ni dia kata apabila datang kepada mereka itu oleh berita daripada keamanan atau daripada ketakutan. Macam tempat kita selalulah duk timbul rasa takut dan sebagainya. Aza'u bihi, mereka itu menyebarkannya. Sebar lalu dah. Berita ni yang mudah sekali. Lebih tajam daripada, lebih derah daripada apa lagi? Daripada kilat lagi mari. Lebih lagi zaman lah ni, zaman berita panggil. Maka dia disebarkan. Walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum, sekiranya mereka itu kembalikan kepada Rasul, mengkembalikannya berita itu kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berkenaan. Ulil amri sini sungguh katanya para sahabat, pembesar-pembesar, tokoh-tokoh daripada para sahabat. Ada setengah katanya ulil amri di sini iaitu ahlul ilmi wal fiqhi, iaitu orang ada ilmu dan orang faham panggil. Fikih makna al-fahmi, orang faham.
la'alimahu allazina yastanbitunahu minhum, nescaya tahulah akan dia oleh orang-orang yang mau mengistimbatkan perkara itu daripada mereka itu. Mana bila ada suatu berita, sama ada berita itu keamanan, bila berlaku apa-apa sesuatu kejadian, hendaklah kita pergi rojok apa ni. Baru duduk, mana rojok, pergi cari, pergi tanya, pergi bentang kepada orang yang berkenaan. Nah, kalau zaman Rasul tu, jangan duk kecil sama kita sendiri sehingga dia hibur membawa kepada panggil huru-hara dalam masyarakat. Ini tak boleh, kerana kita ada ketua, kita ada orang yang boleh kita tupai dia, maka kita kena cari dia dulu. Tanya lagu mana, ni lagu mana, bagaimana, jalan keluar lagu mana, hukum lagu mana, misal kalau sakut paut dengan hukum. Sebab ya ada yastanbitunahu ni, goliknya panggil sakut paut dengan hukum. Ijtihad panggil. Jadi itu. Tu. Ini adalah suatu ajaran daripada Al-Quranul Karim. Bila ada suasana yang tidak biasa dan tidak baik, hendaklah rujuk kepada ulama, rujuk kepada ketua, rujuk kepada orang-orang yang faham dan orang-orang yang ada ilmu. Han ini seorang ulama. Nah, seorang ulama bila berlaku perkara ni, dia pergi cari syekh dia. Tu pergi cari tok guru dia. Nah, lepas tu dia tanya. Dia kata, wa kunna, kami ni bila bersangat takut kerana keadaan yang begitu menggerunkan dan banyak suka-suka. Orang suka lagu tu, ni kata kau tu, ni kata lagu ni. Lepas tu pula panggil tak ada jalan keluar. Nak buat lagu mana kita ni? Nak buat lagu mana, nak pergi ke mana, nak oyak lagu mana kepada orang. Lalu bila dia datang kepada seorang syekh dia, tok guru dia, maka dia dapat dengar kata-kata nasihat dan penjelasan daripada tok guru dia, maka dia hilang habis. Tak ada rasa takut, tak ada rasa bimbang. Ini penting sekali. Kita kadang-kadang sore kita tak ada tempat nak tupai. Walaupun kita yakin dengan Allah, beriman dengan Allah, beriman dengan qada dan qadar, tapi kadang-kadang ia mari jiwa yang lemah di suasana yang menekankan. Sibuk doa, teruk doa berlaku ni, fitnah yang bersangat jadi hilang benda-benda tu. Tak boleh nak tupai email. Jadi panggil wasa create, wasa gap dan sebagainya. Maka bila kita pergi cari orang yang berakal sikit, orang yang boleh memberi fikiran, dia beri nasihat pada kita, dia wayak jalan, jalan penyelesaian dan jalan keluar, maka insya-Allah hati kita wasa reda, wasa luah, dan tidak ada lagi benda-benda yang wasa susah, wasa pusing, dalam kita duduk dalam suasana fitnah itu. Ini penting. Seterusnya, bila berlaku keadaan yang tidak baik, maka salah satu caranya yang diajar oleh Islam kita, iaitu luzumu jama'atil muslimin wa imamihim. Melazimi, mulazamah, tetap bersama dengan jamaah al-muslimin dan bersama dengan pemimpin mereka itu. Ini terdapat dalam hadis Huzaifah ibnul Yaman, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia kata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata an yudrikani. Haya molek comel dia. Kita boleh tiru dia juga ni. Kerana dia kata sahabat-sahabat dulu banyak kenya pergi tanya Nabi berkenaan dengan benda hak molek-molek. Benda hak baik-baik, cari hak fadilat tu, aku nak buat gapo hati, nak boleh pahala banyak, nak masuk syurga, nak buat lagu mana hati. Tu. Nak jadi email jadi molek, nak rajin buat ibadat, nak kena buat ibadat. Goliknya tanya hak benda-benda yang ada dalam kebaikan lah. Tapi dia kata,
wa kuntu as'aluhu anisya. Tapi aku ni suka nak tanya Rasulullah mengenai kejahatan. Tu jahat lagu mana, benda ni lagu mana, wi kesal lagu mana, wi usak setara mana. Itu sikap seorang sahabat Huzaifah bin Yaman. Nah, jadi dia bimbangnya, dia kata takut dia tu mengenai aku. Dia kita tak tahu, boleh jadi kita tak ingat. Dia tak ingat, boleh jadi dia akan kena kita. Molek juga cara dia, manhaj dia dalam nak membawa cara hidup yang selamat. Nah, selamat ni dia bukan kerana kita ada banyak kebaikan, bukan kerana kita banyak banyak buat ibadat, banyak buat amal, tapi kadang-kadang kejahatan, satu-satu kejahatan yang kita tak ada nak jaga, boleh nak kena diri kita dan membawa kita tu kecelakaan juga. Sebab tu dia tanya lagu ni adalah sangat baik. Lalu dia kata, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa syarrin. Sesungguhnya kami pada masa dulu berada dalam jahiliyah dan dalam kejahatan. Dia royak cerita dia dulu. Nah, orang bodoh lah, tak reti apa, duduk dalam jahat belaka. Supaya dengan Ja'far bin Abi Talib waktu dia pergi kepada mana? Kepada temu raja yang dia hijrah daripada Mekah pergi kepada Habasyah. Jadi itu, dia duk royak kepada raja Habasyah, kami dulu ni teruk benar duk dalam jahiliyah, sembah berhala, makan bangkai, putus silaturahim, akhlak tak molek dan sebagainya. Lepas tu bila datangnya Nabi, maka kami ubah daripada jahiliyah kepada Islam, daripada gelap kepada cahaya, daripada syirik kepada tauhid. Lebih kurang hak Huzaifah bin Yaman ni juga ni. Nah, mana cara dia lebih kurang juga, cara dia nak menghadapi zaman fitnah. Jadi dia kata dia duduk dalam jahiliyah, sudah tentu jahiliyah tak molek, tak ada benda jahiliyah molek. Nah, begitu juga syar, tidak ada khair. Faja'ana Allah bihadzal khair, lalu datang kepada kami oleh Allah dengan kebaikan ini. Maksud kebaikan ini iaitu Islam lah, dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tanya, fahal ba'da hadzal khairi min syarrin, adakah selepas Islam, selepas yang baik ni ada lagi jahat? Tu soalan dia sangat berarti dan bermakna. Nah, yang jarang orang nak tanya. Kita dak faham kata bila Islam ada ni tak ada lah benda jahat. Bila ada Nabi tak ada lah musuh. Jadi tu. Tu. Tapi Nabi SAW jawab kata, qala na'am. Ya ada lagi. Lepas baik ni ada hak jahat. Jadi jahat dengan baik ni dia selalu gu dia. Nah, dia nak lari tak boleh. Sampai kiamat lah. Nah, benda baik dengan benda jahat ni dia berlawan sama, dia bertarung sama. Supaya syaitan lah. Nah, syaitan dengan dengan iman kita, kufur dengan iman, Islam dengan jahiliyah, dia selalu panggil bertarung, berlawan, dan berselisih antara satu sama lain. Maka inilah panggil jihad, perjuangan ni. Perjuangan melawan jahat. Segala bentuk jahat yang kita lawan itulah dia terpanggil jihad. Bila kita pakai usaha kita, dengan sabar kita, dengan segala tenaga kita untuk nak lawan benda jahat itulah kita panggil kata jihad. Jihad adalah arti kata umum. Sebab tu ulama dia mai takrif jihad, kadang-kadang dia kata lawan nafsu tu jihad yang paling besar. Walaupun bukan hadis, tapi memang kita nampak sungguh. Kerana nafsu ni dia payah. Kita selalu nak ikut dia. Kita selalu dibawa, dipimpin, dituntun oleh nafsu. Inilah sebab menjadi kejahatannya. Bila kita berlawan dengan nafsu dengan sungguh-sungguh, itulah merupakan suatu jihad. Jihadun nafsi, jihad melawan nafsu. Jihad medan dia ada dalam tubuh kita. Dia tak ada kena pakai senjata, melainkan senjata iman, senjata sabar, senjata ilmu, dan senjata panggil
senjata amalan yang soleh. Maka insya-Allah menang kita kalau kita lawan dengan senjata-senjata ni. Kalau tidak, maka kita akan kalah. Walaupun dia tak ada jauh medan daripada kita sekalipun. Qultu wa hal ba'da zalika syarri min khair. Dia tanya lagi, adakah lepas pada jahat ni ada baik pula? Qala na'am wa fihi dakhan. Nabi kata, ya ada lagi. Jadi jahat, baik, jahat pula, baik pula, jahat pula. Jadi duk gila pun. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah hari-hari yang kami bergile-gile antara manusia. Trik ni orang Islam menang dalam perjuangan dia di zaman Nabi. Trik dapat pula kalah. Perang Badar menang, perang Uhud satu ujian Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Tadawul. Bertukar-tukar panggil gile-gile, jatuh bangun, menang kalah merupakan sunnatullah. Satu peraturan Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan jadi kepada alam ni dan kepada umat manusia. Ada kala lemah, ada kala kuat, ada kala turun, ada kala naik, ada kala pasang, ada kala surut. Itu tabiat kejadian Allah Subhanahu wa taala pada alam ni. Bila lepas pada jahat ni ada pula baik. Alhamdulillah. Tapi Nabi kata wa fihi dakhan. Tapi ada dakhan. Gapo dakhan? Dakhan ni asal dia maknanya dia tak cuci, tak bersih. Kalau hati mana, kalau cat ni mana kelabu-kelabu. Ada kehitaman, ada hitam sikit-sikit. Kelabu lah bahasa kita. Baik tapi baik dalam kelabu. Tu. Bukan baik cerah jilah molek 1% tak. Duk dalam 70%, 80% gitu. Cerah gelap dia capur sikit. Kalau ada sunnah, buat sunnah tapi ada bid'ah, buat tauhid ada syirik misalnya, ada kharafat, itu bagi duk capur-capur. Sunnah adalah tapi sunnah tak 100%. Kadang-kadang sunnah segi semaya ya. Di segi pakaian tak ada sunnah. Ini panggil kelabu. Tahu itu? Ini kelabu panggil. Tak ada panggil cerah jelas 1% tak. Satu masa akan berlaku lagu ni. Di mana yang dijawab oleh Nabi SAW kepada Huzaifah bin Yaman. Gapa dia dakhan? Wa ma dakhanuhu ya Rasulullah? Gapa dia dakhan ya Rasulullah? Qala qaumun yahduna bighairi hadi. Ada satu kaum, satu golongan, satu puak daripada manusia, mereka mencari petunjuk yang bukan daripada petunjukku. Cari manusia ni dia selalu cari jalan agama lah. Jalan agama ada semua orang cari hak mana kena, hak mana betul. Sebab manusia ni bila tak betul, kadang-kadang hati dia panggil tak tetap. Selalu mencari Allah, selalu mencari benar-benar. Akhirnya bila Tuhan wi hidayah, wi petunjuk dia boleh dia dapat jalan benar. Yahduna bi amrina, yahduna bil haq wa bihi ya'dilun. Yahduna bil haq, mereka itu mencari petunjuk dengan kebenaran, diberi petunjuk dengan kebenaran. Wa bihi ya'dilun, dengan kebenaran itulah mereka perjalanan mereka itu jadi adil, lurus. Itu yang kita naknya. Tapi dakhan ni maksudnya seolah kata Nabi nak royak orang. Nak royak orang dan nak royak manhaj. Tu. Ada satu puak golongan manusia yang menerima manhaj neutang ciwit dia tu bukan daripada neutang Kongchan, bukan daripada perjalanan kami, perjalanan aku. Tu. Rasulullah jenjan lagu tu ada, memang ada lah. Lepas pada zaman apa ni, zaman Rasulullah. Sebab apa? Sebab ya man ya'ish minkum ba'di fasayarawna ikhtilafan katsira. Siapa-siapa yang hidup lepas aku, maka dia akan melihat beberapa banyak daripada ikhtilaf, berselisih, menyeleweng.
Maka orang yahduna bi ghairi hadi ini orang yang meleweng. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu kenal mereka itu. Kamu kenal dari setengah pada mereka itu dan kamu mengingkarkan. Kamu membantah. Ada juga orang yang kenal molek ni dia tak kenal lah. Orang yang diasuh, dididik dengan manhaj yang betul, bila dia tengok hak mana tak betul, dia mari wasa kata tak betul hak tu. Kita kena royak, kena ingkar. Nah, wa yanhauna 'anil munkar. Kena lari benda munkar tu. Sebab ini suatu kewajipan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika ad'aful iman. Qultu fa hal ba'da zalikal khairi minasyarr. Tanya lagi dia. Teruk juga dia, masya-Allah. Nak tanya benar-benar ni kena tanya wisuk. Adakah lepas daripada baik ini, baik hak kelabu-kelabu saat ni lah, nah, daripada jahat ya Rasulullah? Qala na'am. Rasulullah tak ada lagi. Anak ayat tergilir sungguh. Nah, baik jahat, baik jahat, baik jahat. Tu nak siapa bila, siapa kiamat barangkali. Cari tu. Qala na'am. Du'atun ila abwabi jahannam. Ya, di sana ada pendakwah kepada pintu-pintu neraka jahannam. Na'udzubillah min jahannam. Allahumma la taj'alna min ashabi jahannam ya Allah. Jangan jadi kita pada orang yang masuk pintu-pintu jahannam ya Allah. Nabi ayat kata ada duat, pendakwah, para pendakwah yang mana tugas dia mengajak manusia kepada pintu neraka jahannam. Sebut kata nar pun tak apa dah, sebut jahannam makna teruk benar lah. Ajak ke dia, isi dia, manhaj dia tu mana manhaj yang membawa kepada kerusakan dan kecelakaan hidup. Nah, sebab dia ajak kepada neraka. Faman man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha. Allah, we ingat pula. Siapa-siapa yang menerima sahutan mereka itu kepadanya, maka seolah-olah mereka itu mencapaknya di dalam neraka jahannam. Royak orang, royak ada gulungi, wi tambih wi amare. Siapa-siapa yang terima manhaj dakwah duat ala abwabi jahannam, orang itu mereka akan campak dia ke dalam neraka jahannam bersama-sama mereka itulah. Na'udzubillah min zalik. Di sini Nabi tekan Nabi tekan sebab Nabi kata man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha. Naklah kita takut daripada doa abwab jahannam. Siapa dia doa abwab jahannam ini? Miko ulama lah. Ulama kata setengah mereka itu iaitu daripada umara, dia kata. Puak umara ni puak pemerintah. Amir. Nah, puak pemerintah yang mana yad'u ila bid'ah aw dhalal. Yang mana mereka itu makna seru ajak kepada bid'ah. Makna bid'ah masuk dalam orang, masuk dalam manhaj orang yang ajak pergi kepada abwab jahannam. Sebab tu Nabi duk lari tu, wa ayyakum wa apa ni muhdasatiha. Hendaklah kamu jauh benda-benda rekod makna benda bid'ah itulah. Tu alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ambil sunnah. Makna ambil sunnah ni kena tinggal bid'ah. Pira tak suka bid'ah tak ada. Cuba tanya siapa dia tadi suka nak buat bid'ah, kena wasa seronok wasa ria hati, gembira bila buat satu bid'ah. Tak ada berkali. Cuma hak adanya boleh jadi dia tak tahu kata bid'ah. Hak bid'ah yang kata sunnah tu hidup kelabu gitu je. Tak tahu, tak cerak, tak boleh nak beza antara mana hak bid'ah, mana hak sunnah. Padahal bid'ah bahaya besar. Semua orang kata bahaya besar. Tanyalah ulama mana pun. Ulama salah, ulama khalah, ulama sebelah timur, sebelah barat pun. Tidak ada orang yang kata bid'ah tu comel, tak ada.
Mereka orang itu tak kenal hakikat bid'ah. Boleh jadi dia terlibat dengan bid'ah. Supaya kita kena mengaji hak mana sunnah, hak mana bid'ah. Kalau mana hak bid'ah, kita jauh, sejauh-jauh, lari jauh. Sebab apa? Sebab hak ni Nabi pun duk lari dan menyebabkan masuk panggil kecelakaan lah yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah sifhum. Tak puas hati lagi Huzaifah ni. Siapa dia doa ala abwabi jahannam ni, ila abwabi jahannam ni. Sif. Wayaklah, sifatkanlah. Wayak kullasana dia yang raibang. Nah, doa ila abwabi jahannam. Faqala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu daripada golongan kita juga. Daripada orang pesan kita juga. Nah, bukan ada jauh sangat. Bukan orang ada pelak muka, pelak tu dak. Bukan orang tinggi tak serupa dengan orang, bukan orang rendah tak serupa dengan orang. Orang biasa, orang serupa kita ni lah. Lepas tu dia bercakap dengan bahasa kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Dengan lidah-lidah kami, maknanya dengan bahasa serupa lah. Bahasa boleh faham lah. Faqultu famaza ta'muruni in adrakani zalika. Maka kata aku, tanya lagi. Tanya wisuk lagi. Kalau gitu ya Rasulullah, kamu nak suruh gapo hati aku ni? Kalaulah aku ni dia dengan puak ni, dia dengan kejadian ni, suasana fitnah macam ni fitnah dah ni. Kerana duk ada dalam gulungnya kita sendiri, gulungnya orang Islam sendiri, duk ajak orang buat bid'ah, ajak orang kepada dalalah, pada sesat. Tu. Kadang-kadang kita nak lari tak boleh, tak dengar. Wari alasan hingga kita tu acuh, tak pandai nak lawan dah. Dari itu. Kerana dia ada fikiran yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan syaitan itulah. Tu. Syaitan minta pada Allah, Tuhan wi anuyat, wi duduk lagi atas dunia ni, duk tipu manusia boleh. Ya dalam satu hadis lain lagi dia kata, orang ni ya syaitan yang duk ada dalam apa ni? Dalam serupa dengan tubuh badan manusia. Pakaian dia apa? Panggil serupa dengan manusia lah. Kita tak kata manusia tapi dia adalah syaitan. Itu yang kita takutnya. Itu ada hadis lain yang menyatakan bahawasanya ada satu golongan manusia yang cuba nak membawa kepada keburukan dan kejahatan. Iaitu Nabi kata dalam hadis Muslim, wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani ins. Maksudnya ada akan menjalankan pada mereka itu beberapa orang lelaki yang hati mereka itu adalah hati syaitan. Na'udzubillah min zalik. Ada juga orang tapi hati syaitan. Pelik tak pelik? Tubuh ya orang, tangan orang, kepala orang, hidung orang, kaki orang. Tapi qulubus syayatin. Hati syaitan. Tapi fi jusmani ins, dalam bentuk rupa manusia, fi jismil bashar, tubuh manusia. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah minasyayatin. Na'udzubillah min qulubi syayatin fi jismanil ins. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itu nak ayat kata bahayanya syaitan ni. Dia boleh balik hati orang lagi buat jadi hati dia. Ambil dia perak. Tahu tu? Milik. Kerana kita tak boleh nak usaha jadi hati kita sebagai hati kita. Sebagai hati rijal, sebagai hati manusia. Maka ditimu oleh syaitan dan ambil dia, maka dia buat hati dia jadi supaya dia tak ada apa dah lah. Tu. Famaza ta'muruni ya Rasulullah in adrakani zalik.
apa yang kamu akan menyuruh aku, kiranya ia mendapat, aku akan daku. Zalika, oleh demikian itu. Qala talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Ini kita nak sinilah. Ada ayat tahmalai daripada hadis Huzaifah ni. Nak kata bila zaman fitnah, zaman yang tidak biasa, zaman huru-hara, maka kita mari iltizam bi jama'atil muslimin wa imamihim. Mari duduk dengan dia. Turut dia. Duduk dalam kandai jamaah muslimin. Tu. Duduk situ, we kejak molek. Siapa dia jamaatul muslimin? Kalau masa dulu ulama dia makna maksud dengan jamaatul muslimin. Sungguh kata kalau zaman Nabi ni orang serupa dengan Nabi, mubayaah panggil. Orang mubayaah supaya setia di tahta syajarah, di bawah pokok kayu. Panggil bayatul ridwan itulah. Tu dia serupa panggil syajaratul bai'ah, bai'atul ridwan. Ia ada sebanyak 1,500 orang sahabat. Itu jamaah, satu jamaah muslimin. Dia bersumpah dengan Nabi pada masa itu. Ada sungguh kata orang bersama Ali, ada sungguh kata ahli Badar. Ahli Badar, ahli yang mulia. Nabi yang mulia. Siapa apa ni? Seorang sahabat yang dia tu seolah kata dia buat salah. Bawa Rusia, kata Nabi nak pergi buka Mekah, hantar kepada orang musyrikin Mekah. Sehingga Nabi hantar, Tuhan royak pada Nabi hantar orang pergi sekat tengah jalan. Boleh surat disanggu orang Tino, tak silap gitu tu. Lalu sahabat lain nak bunuh Hatib. Nama Hatib, kata silap nama Hatib, nak bunuh sebab dia anggap kata orang ni orang munafik dah. Tu. Bakak ada kacing gigi belakang, duk kacing gigi. Nak hatar, nak tibuk sekali. Tu duk buka Rusia hak penting daripada Nabi dan daripada orang Islam di Madinah. Lalu Nabi kata, jangan, lepaslah dia, kerana dia ahli Badar. Kerana dia ahli Badar. Penting Nabi wak kira orang yang ambil saham dalam pertahankan Islam dan pertahankan umat Islam sebagai orang yang berjasa. Walau dia buat salah, dimaafkan. Salah ni bukan mudah ni. Siapa sahabat dia berani nak bunuh ni, maknanya bukan mudah lah. Tapi Nabi dengan rahmatan lil alamin dia dan fikiran dan dia tahu selok belok, tahu dengan wahyu, maka Nabi minta dia lepas. Tidak dibunuhkan. Itu nak ayat kata jamaatul muslimin, maknanya orang yang pegang dengan madhab Islam, Alkitab was sunnah sebagai asas dalam jamaah, sebagai manhaj dia. Dan itu orang yang nak meninggikan agama Allah dan orang yang mengagungkan agama Allah, mengutamakan agama Allah di atas muka bumi ini. Orang yang menjalankan al-amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Orang yang nak membelakan orang Islam, terutama orang-orang kena tindas orang lemah. Orang yang kena buat zalim, inilah dianggap sebagai di antara sifat-sifat bagi jamaatil muslimin. Dan wajib taat kepada imamuhum, patuh pada imam dia. Hingga ulama kata berdasar pada beberapa hadis, walaupun dia buat salah sekalipun, wajib kena taat pada dia. Tak boleh khuruj, tak boleh deraka, tak boleh keluar pada dia. Sebab nak jaga perpaduan ummah. Tak sewi dipecah. Sebab pecah ni seperti Nabi kata, al jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Jamaah ni mendapat rahmat. Tuhawi rahmat. Dan perpecahan itu adalah membawa kepada azab. Tidak syak lagi, kerana ini adalah dasar Al-Quran. Wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat walahum azabun azim. Walahum azabun azim. Itulah lebih kurang. Itu ayat. Lepas tu sikit lagi Nawi habis hadis ni dah. Qultu, aku tanya lagi, tanya sub lagi.
Tak habis lagi pertanyaan dia. Fa illam yakul lahum jamaah. Kalau jamaah tak ada. Tak ada, kita duk suk dah kata tak ada jamaah yang pegang dengan dasar Islam, nak bawa manhaj yang sahih daripada Islam, tak ada. Wala imam. Imam pun tak ada. Dia tak ada jamaah, tak ada pemimpin. Boleh hadir jamaah hancur dah tapi imam ada lagi, boleh hadir. Tu. Qala fa'tazi, naklah kamu tinggal semua firak-firak lain. Tu gulungnya jamaah ada hak sesat atau malat, tinggal jangan. Kullah semuanya. Jangan pergi walasa pun. Walau anta adda bi asli syajar hatta yudrikakal maut wa anta ala zalik. Walau sekalipun kamu kena gigit, pergi kikir akar pokok kayu sekalipun, kerana tak ada arah nak pergi ke mana dah, sehingga kamu ditemui oleh maut dan engkau mati di atasnya. Jom. Ya, pentingnya jamaatul muslimin dan taat kepada imamihim. Itulah lebih kurang ini sebagai sambungan dalam menjelaskan tentang cara-cara kita duduk dan menghadapi dalam suasana fitnah. Semoga Allah Ta'ala terima amalan baik kita dan pengajian kita pada hari ini, insya-Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.